Allahu Akbar. Astaghfirullah nazim. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita teruskan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita telah dipilih oleh Allah yang menjadi orang yang beriman kepadanya. Maknanya Allah pilih kita, Allah pilih kita. Jadi alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Baik itu disebut kepada kita, segala puji kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah pun memberi hidayah kepada kita. Allah bagi hidayat, bukan ustaz bagi hidayat, bukan tok guru bagi hidayat. Yang bagi hidayat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bagi jalan-jalan untuk nak menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bagi hidayat, Allah bagi hidayat kepada kita. Itulah yang disebutkan sebagai iman, itulah disebut sebagai Islam. Ini yang kita dapat, Masya Allah. Jadi hakikat ini sebenarnya, hidayat ini maknanya nikmat Allah ke atas kita ni, kalau kita nak bilang, nak hitung ni, tak terbilang, tak terhitung. Banyak sungguh tuan-tuan, banyak sungguh. Sehingga kan Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang, kamu nak hitung satu persatu, tak terbilang banyaknya. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia suruh kita bersyukur. Syukur ni bukan syukur orang Melayu. Orang Melayu bersyukur ni alhamdulillah lah, itu syukur juga, tetapi syukur yang besarnya disebutkan oleh ulama-ulama dengan kita melaksanakan suruhan Allah dan kita meninggal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kita bersyukur. Kalau Allah bagi nikmat, alhamdulillah, syukur juga. Tapi syukur tu tak sebut lagi syukur yang besar. Syukur yang besar ni maknanya kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung lagi. Lambung malam ni muka surat 289, hadis yang ke-52. Jadi yang pertamanya, anda minta maaf tuan-tuan,
Spek mata ni nak kata tak bawa, rasa macam bawa, tapi tak ada. Jadi anda tengok-tengok ada atas ni, anda pinjam mana? Boleh kan ni? Boleh kan? InsyaAllah pinjam sekejap ya, lepas tu basrah balik. Kebetulannya boleh nampak sikit lah. Allahu'alam. Jadi orang wakaf kah, orang tinggalkan, insyaAllah kita kira pahala kita bagi sama banyak lah ni. InsyaAllah. Jadi hadis yang kita nak sebut malam ni berkaitan setiap perbuatan kita jadi sedekah. Setiap perbuatan kita jadi sedekah. Setiap perkataan kita jadi sedekah. Setiap amal baik kita jadi sedekah. Lalu Allah sebut, minta maaf, lalu Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anda ni kalau baca hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ni, anda duk teringat, duk baca dalam sirah satu kisah besar, tuan-tuan. Kisah besar sahabat ni nama Jabir bin Abdullah, iaitu dalam peristiwa peperangan Khandaq ataupun disebut Ahzab. Dalam peperangan Khandaq ini, seluruh di kalangan sahabat mereka bekerja keras untuk membina atau menggali parit yang melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi bukan bagi arahan, tapi Nabi turun bersama-sama gali parit. Khandaq ni dah 2 kali ni duk tengok sahabat ni letih belakang. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan ada di kalangan sahabat ikat perut mereka dengan batu-batu nak tahan macam mana, wallahu alam. Sampai begitu. Duk tengok keletihan yang melampau. Maka Jabir minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balik, minta orang rumah masak sedikit makanan untuk nak diberi dengan kepada Rasulullah dan 2-3 orang sahabat-sahabat. Maka diizinkan. Jadi balik tanya orang rumah dia, ada apa yang boleh kita nak jamu Rasulullah ni dan sahabat-sahabat ni? Kata zaujah dia, kata isteri dia, tak ada apa. Tengok-tengok adalah anak kambing. Anak kambing. Orang Arab ni sembelih kambing biasalah. Macam kita dulu-dulu orang pergi rumah tak ada apa, sembelih ayam. Dululah. Lah ni tak sembelih dah tak. Panggil orang mari hantar. Sembelih kambing. Apabila sembelih kambing, anak kambing dia kata, anak kambing ni tuan-tuan, orang Arab bukan macam makan macam Melayu. Kita kalau gulai kambing ni, satu kampung, satu taman panggil boleh makan 100 orang. Tetapi orang Arab tuan-tuan, makan kambing ni, kalau anak kambing tu satu keluarga je. Macam kita lah makan ayam. Makan ayam tu satu keluarga. Keluarga besar sikit lah. Allah Akbar. Sungguh kan? Sungguh tuan-tuan. Kalau kita pernah pergi ke Taif, daripada Mekah kita pergi Taif tu, dia tulis situ Mat'am Baladi. Mat'am Baladi, restoran kampung lah kalau bahasa kita ni, lebih kurang gitulah. Dia masuk di situ tu, dia tanya kita, nak kambing seekor kah, nak separuh? Seekor kah separuh? Tak. Kebetulan kita pergi tu naik satu van, kita minta seekor. Boleh makan juga kah? Jangan kata tak boleh tuan-tuan. Kita sampai-sampai mula tengok, ya Allah, orang Arab makan begitu banyak. Tengok orang Melayu duduk sana pun makan banyak juga. Kita pun duduk setahun jadi Arab juga buat makan tuan-tuan. Makan juga. Sungguh tuan. Jadi kata
Jabir ni tak apa, ambil lah, dia kata masak. Apabila masak ni tuan-tuan, dia pun pergi duk bisik kat Rasulullah, dan 2-3 orang sahabat nak ajak pergi. Rasulullah pun sebut, wahai sahabat-sahabat, kita berhenti sekejap, kerana ada hajat sahabat nak ajak pergi makan di rumah dia. Ayat dia lebih kurang begitulah, minta berhenti lah. Jadi Jabir terkejutlah dengan seekor anak kambing panggil sahabat beratus-ratus ni. Maka dia pun balik dulu, diikuti oleh sahabat, bagi tahu kat orang rumah dia. Kata Rasulullah panggil ke semua, yang 2 kali parit tu panggil ke semua. Susah hati, sahabat ni susah hati. Tapi kata isteri dia, apa yang disebut oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tak ada urusin lah, tak payah ada urusin lah. Rasulullah sendiri, ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Jadi Rasulullah pun sampai tengok makanan, dia pun doakanlah makanan tadi. Maka dia jumpalah sahabat-sahabat yang hadir tu makan tak habis-habis makanan. Orang sebut kata keberkatannya ada di situ. Tapi yang lebih daripada itu merupakan satu mukjizat yang Allah bagi. Jangan tuan-tuan pula, jangan pula balik pula sembelih seekor kambing, panggil 1000 orang, kata insya-Allah cukup juga. Hanya itu tak boleh tuan-tuan. Had ni Allah bagi special kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu mukjizatnya nah. Ini dah yang antara lain yang ditunjukkanlah kepada kita. Ni teringat cerita Jabir bin Abdullah ni, masya-Allah. Lalu dia sebut dalam hadis ini, hadis yang kita kira antara hadis yang pendek, disebutkan kepada kita kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap yang ma'ruf, tiap-tiap yang baik dikira sedekah. Ni hadis-hadis yang pendek. Banyak lagi hadis yang pendek. Misalnya hadis mengatakan la darara wa la dirara. Hadis pendek tu, janganlah kamu mendatangkan kemudaran untuk diri dan juga untuk orang lain. Tak boleh buat mudarat kepada orang, dan tak boleh buat mudarat pada diri sendiri. Hadis yang pendek ni. Hadis yang malam ni dia kata kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap kebaikan, tiap-tiap kebajikan itu dikira sedekah. Dia kira sedekah. Kita kalau sebut sedekah ni bagi duit, bagi harta benda, itu pun sedekah, tapi tidak semestinya itu saja. Itu nak ceritanya, tidak saja nah. Maka dijelaskanlah oleh ulama kita, dia kata kebaikan adalah sedekah, perkataan yang ma'ruf adalah sedekah, memelihara ataupun memberi maksud segala kebaikan, sama ada dianya yang berbentuk wajib ataupun dianya yang berbentuk sunat, adalah dikira sedekah. Adalah dikira sedekah. Disebut kat kita, maknanya luas pengertian kebaikan dan juga sedekah ni luas. Allahu Akbar. Baik tu anda pun duk tengok dalam satu kitab hadis yang lain, duk baca tengok juga. Dia jelaskan, dia kata kepada kita, dia kata dalam hadis dinyatakan bahawa dalam diri manusia ini ada 360 sendi. Pada diri manusia ada 360 sendi. Kira tengok tuan-tuan, ni ulama-ulama dah sebut lah, ataupun ada pakar-pakar bahagian sendi boleh confirmkan lah. Dia sebut kepada kita 360 sendi. Dia katakan, dia sebut kepada kita.
Dia kata adalah penting untuk bersedekah setiap hari bagi pihak setiap sendi. Setiap hari dia nak kena ada sedekah. Sahabat pun sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu berbuat demikian? Mampukah nak buat semua ni 300 ni 360 ni nak bersedekah? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Nak ambil ni 360 sendi nak bersedekah macam mana? Maka disebutlah kepada kita dan dinyatakanlah kepada kita, apa katanya? Ya, kata Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan yakni 360 sedekah setiap hari? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata antara lain kita membersihkan seandainya ada ludah-ludah yang terdapat di dalam masjid. Orang Melayu tak ludah dalam masjid, tapi orang Arab biasa. Kalau tuan-tuan masih ingat, bukan sekadar apa ludah, kencing dalam masjid pun ada. Dulu kan cerita yang Saidina Umar nak bagi penampar dah. Kita pun kalau tengok orang mari nak kencing dalam masjid ni, kira nak tampar lalu lah. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau nak tampar apa pun tak selesai masalah. Kata Rasulullah, ambil air, pergi jurus ataupun pergi cuci kan, selesai masalah. Kan dulu, zaman dulu masjid mudah aja, tanah begitu aja. Kita lah ni berapa kali, berapa tingkat, berapa lapis punya kapit. Banyak dah. Tapi nak ceritanya dia ajak, kalau ada orang ludah dalam masjid, cucikan. Kalau ada sampah-sampah, bersihkan. Tadi banyak disebut. Lalu Nabi kata, kalau kamu tak mampu buat semua itu, memadailah dengan kamu sembahyang sunat duha 2 rakaat, karena seluruh sendi-sendi kamu akan bertindak melakukan yang sedemikian. Sembahyang sunat duha 2 rakaat. Allahu akbar. Ada tak lagi orang yang tak sembahyang sunat duha? Ana rasa tak ada kan. Sebab dia menjadi satu sunnah Nabi, yang Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat duha. Orang Melayu sebut sunat duha ni kira murah rezeki ya. Dia kata nak murah rezeki, sembahyang sunat duha. Dia tak mesti sunat duha, banyak lagi orang yang suka beristighfar, orang yang suka berselawat, orang yang banyak berzikir dan sebagainya. Tetapi salah satu daripadanya sembahyang duha. Sembahyang duha. Wah, itu kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu, dia ceritalah antaranya Nabi ni tak tinggal untuk sembahyang sunat duha selain daripada sunat tahajud. Dia cerita tu 2 rakaat je. 2 rakaat, tapi nak buat susah tuan-tuan, ada saja halangan. Masa duk kerja dulu dia kata susah sah, kita duk kerja tak boleh curi masa. Betul ya? Dah pencen pun tak boleh juga. Itu satu benda dah. Dah pencen pun tak boleh juga. Itu ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita curilah masa di antara masa-masa yang ada ni untuk ambil 5 ataupun 6 minit sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, di mana kita mengagung-agungkan Allah dan menyatakan kebesaran Allah. Allahumma inna duha al-duha'aka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal qudratu qadratuka wal ismatu ismatuka ila akhir doa. Akhirnya kita kata, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu. Ya Allah, kalau lah rezeki duduk di atas langit, awak turun.
duduk dalam bumi, wak keluar mari. Kalau jauh, perdekatkanlah. Kalau susah, pemudahkanlah. Tambah lagi kalau dia haram, jadikanlah yang halal. Kita minta dengan Allah. Sebab itu orang yang rajin sembahyang duha, insya-Allah dia tak jadi muflis. Tak muflis insya-Allah. Orang yang rajin sembahyang duha, walaupun sekadar dua rakaat. Sebab itu daripada bukan apa kita nak ambil. Dulu dia kata kira-kiranya segala matahari naik. Ulama hari ni kata lebih kurang setengah jam selepas waktu syuruk, sehinggalah setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur. Ambillah di celah-celah tu, hanya ambil dalam 6-7 minit ataupun paling lama 10 minit lah. 10 minit tu kalau rakaat pertama baca Fatihah, lepas tu baca wasyamsi wadduhaha, ataupun rakaat yang kedua selepas Fatihah baca wadduha walaili iza saja, 10 minit lah tu. Tapi kalau rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah, insya-Allah 5 minit boleh selesai. Boleh selesai. Apa boleh baca ayat panjang, baca ayat panjang. Tak boleh baca ayat panjang, tak apa, kita baca ayat pendek. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagi kita. Itu dia ajar kita. Jadi disebut begitulah. Begitulah yang disebutkanlah kepada kita di dalam hal inilah. Kalau dah tak ada lain, maka semayanglah sunat 2 rakaat sunat duha. Cukup kata dia untuk menggantikan, dia kata, ke semua sedekah tadi. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Dengan 2 rakaat tadi boleh cover semua. 360 sendi telah melaksanakan kebaikan atau kebajikan. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian di dalam hadis ini katanya cukup jelas menunjukkan bahawa baginda telah mengertikan maksud dan makna sedekah dengan lebih umum. Inilah yang kita sebut, dia tidak terhad semata-mata kepada pemberian yang merupakan material ataupun yang berbentuk wang ringgit. Tak mestinya begitu. Karena kata dia, ini dia sebut ni, antara bentuk-bentuk makruf, bentuk-bentuk kebaikan itu, dia kata mungkin diberikannya apa yang disebut memberi nasihat dan menunjukkan contoh-contoh yang baik. Sedekah juga nama dia. Bukan buat apa pun, tapi tengok contoh yang baik. Apa contoh yang baik, tuan-tuan? Dia masuk dalam masjid, dia mari duduk saf pertama. Lepas tu dia sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian dia niat iktikaf dalam masjid. Cukup 3 benda dia masuk, boleh buat contoh. Itu di antara contoh. Dia tak mengajar apa pun, dia tak cakap apa pun, tapi dia melakukan tadi, nak menunjuk contoh. Itu di antaranya lah. Ada lagi lah, ada setengah orang masuk, tengok ada tabung, masuk dulu dalam tabung. Contoh, dia tak kata apa pun, tapi dia memberi contoh kepada kawan-kawannya lain. Ada setengah kawan nak bagi tapi terlupa bawa duit. Terlupa kan. Jadi ada tengok Allah terlupa, azam malam esok nak bawa, mari lupa juga ya, lupa semua. Tapi anda ingat dulu ni masjid lain tak buat. Masjid ni mula-mula buat, anda tak ingat tahun berapa lama. Satu malam bersedekahlah 2 rial, 2 ringgit. Itu bulan puasa ke apa, anda tak ingat lagi tu lah. Satu ketika dulu lah, dulu tu tak tahu lama lah kan. Dia buat satu program bersedekah setiap malam seorang 2 ringgit. 2 ringgit je, tapi tak ada orang USD tak ada bagi 2 ringgit, paling tidak pun 10 ringgit lah.
Malam berikut dia pun umum, malam tadi kutipan kita dapat sekian-sekian. Allahu Akbar. Bukan kita tak nak bagi, kadang-kadang kita banyak lupa. Banyak lupa lah. Allah Alam kan? Allah Alam. Itu di antaranya lah. Contoh-contoh yang baik itulah. Maknanya kita memberi contoh ataupun dia katakan nasihat yang baik, ataupun kita mengajar, ataupun kita belajar. Itu di antaranya lah. Ataupun dia katakan kebaikan juga kita menghormati orang yang lama di samping menyayangi kanak-kanak. Kanak-kanak. Sebab itu kita bagi nasihat. Termasuklah satu ketika Nabi masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Lepas tu sekejap masuk seorang lelaki dalam masjid juga. Masuk dia semayang dulu. Dia tak jumpa Rasulullah dulu, dia semayang dulu. Habis semayang dia pun mari jumpa Nabi, bagi salam. Nabi kata, kamu pergi semayang semula. Dia pun semayang. Lepas semayang tu dia pula mari jumpa dengan Nabi pula. Nabi kata, pergi semayang semula. Kemudian disebut dalam hadis tu salah samarat, 3 kali dia ulang alik. Habis ketiga kali dia bagi tahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahu apa yang aku buat salah, aku tak tahu. Alim ni, ajarkanlah aku apa benda yang sepatutnya. Ni dah semayang ni, bukan tak semayang, yang semayang. Maka Nabi pun bagi tahu, apabila kamu angkat kabir, kamu bertakbiratul ihram, kamu baca ayat-ayat yang mudah, kemudian kamu hendaklah rokok. Dalam rokok mestilah ada tamak-ninah. Dalam i'tidal mestilah ada tamak-ninah. Dalam sujud kena ada tamak-ninah. Antara dua sujud kena ada tamak-ninah. Nabi tak tegur ke semua, tapi Nabi tegur hatu tu tak nampak tamak-ninah dalam solat. Maka Nabi tegur. Tegur tu pun pahala juga. Tapi kita jangan cepat-cepat tegur orang kita ni dia cukup sensitif. Tegur-tegur tak mari langsung. Tapi cara tegur kita banyak lagi pendekatan. Rasulullah tegur, tidak ada sahabat-sahabat kasabah. Kita kalau mampu buat demikian, silakanlah. Tapi jangan sampai menimbulkan perbalahan dan sebagainya. Ana ambil satu contoh. Masa duk jadi imam di Masjid Putra, kita ni kalau jadi imam, yang duduk di belakang kita tu pembesar pun adalah sedikit rasa gugup dan sebagainya. Tetapi yang lagi gugup apabila duduk belakang kita tu imam besar duduk belakang kita. Ya. Entah macam mana pagi tu tinggal satu ayat, tertinggal satu ayat. Ayat apa tu yang nak baca? Fa idza ja'atis saqah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dia ulang. Tertinggal satu ayat. Kita tak tahu pun kata kita tertinggal. Yang duduk di belakang kita tu imam besar. Dia pun tak tegur. Dia tak tegur. Habis sembahyang subuh, kita pun bakat bersalam. Dia mari pegang bau. Dia kata, Ustaz setinggal tadi satu ayat. Kita kata, apa tak tegur tu? Dia kata takut tegur hilang terus, dia kata. Takut hilang terus. Cari tak jumpa pula pangkal dia duduk mana. Ini maknanya cantiknya cara dia memberi nasihat. Dia tegur, kita pun tak rasa dan kita tu tak mengelabah. Ada setengah
dia pandai tajwid, imam baca. Nah, imam bacanya tak cukup harakat, tegur dia. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tuan-tuan, nak tegur boleh, tapi kena pastikan dalam pembacaan tadi kesalahan kecil atau kesalahan besar. Ya, dia ada dua, lahnul jali dengan lahnul khafi. Kesalahan-kesalahan besar dengan kesalahan-kesalahan kecil. Kalau kesalahan kecil tak payah tegur lah, tapi kesalahan besar kena tegur. Apa kesalahan besarnya? Salah huruf kaf, dia sebut qaf, qaf dia sebut kaf. Falaqtaha, falaqtaqa, jadi ta dengan qa tu berbeza, boleh tegur. Salah baris boleh tegur. Tapi kadang-kadang kita ni tak perasan juga. Imam pun tak salah, kita pun tak perasan, kita duduk belakang pun tak perasan juga, sama-sama tak perasan, tak apalah. Nah, itu di antaranya lah. Jangan pula kita cepat nak menegur, janganlah. Jadi itu antara disebut kepada kita, antaranya lah. Kemudian dinyatakan juga apa dia kata, ihsan kepada binatang. Ihsan kepada binatang. Allahu Akbar. Ana tengok dah, kadang-kadang budak-budak kalau tengok dengan kucing disayang cukup, Masya Allah kata. Nah, ihsan. Ana tak pernah pergi kat luar negara, di sebelah Europe. Dia orang kata kalau belah sana kucing kena langgar pun berhenti kereta, ambil selamat kan. Orang Malaysia orang kena langgar pun tak berhenti. Wallahu a'lam. Bagi laluan azan. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang disebutkan oleh Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap kebaikan itu menjadi sedekah. Yang kita sebut tadi, tolong, bantu, tunjuk, ajar dan sebagainya, digolongkan dalam kerja-kerja kebaikan. Maka sudah tentulah setiap kerja yang kita buat, sebab itu satu ketika dikatakan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ni demam, sakit. Maka Sayyidina Ali dengan Fatimah ni bernazar. Dia kata kalau anak ni cepat sembuh, dia nak puasa 3 hari. Nak puasa kan? Boleh ke tak boleh bernazar? Boleh. Nah, tapi bernazar benda yang harus, benda yang sunat. Jangan duk bernazar benda yang haram atau benda yang wajib. Kalau anak saya berjaya, saya nak sembahyang 5 waktu, tak payah nazar tu. Atau tak payah nazar, tuan-tuan. Nazar benda yang harus, benda yang sunat. Jadi Sayyidina Ali dengan Fatimah ni bernazar, dan Allah izinnya anak ni sembuh cepat. Apabila dah sembuh cepat, mereka tak tangguh-tangguhlah, terus melaksanakan puasa nazar. Puasa adalah wajib. Qadha wajib. Ni tak lama dah nak puasa Ramadan ni. Kena tanya tuan-tuan, orang rumah ke anak-anak perempuan, kalau yang belum selesai lagi kena qadha, kalau tidak kena denda. Kena denda nanti selepas tahun lah. Dia kena bayar fidyah. Baik, jadi apabila hari pertama tu puasa, nak berbuka tak ada apa-apa yang boleh dibuat berbuka puasa. Maka pergilah akhirnya berjumpa dengan seorang Yahudi, mintalah berhutang gandum sok, satu sok ni, satu apa, lebih kurang macam satu gantang gitulah, gantang kacupak kah dia panggil, satu. Jadi bawa balik. Fatimah pun ulilah bawa roti, ambil 1/3, kerana 3 hari ni ambil 1/3, dan uli roti tadi jadilah 5 biji. Hasan dan Husain, Hasan dan Husain, Fatimah dan juga Sayyidina Ali, dan satu lagi untuk khadam dia. Untuk khadam. Duduk dah ni, duduk tunggu nak berbuka puasa. Tiba-tiba datang orang miskin minta kat Sayyidina Ali, dianya nak minta sedikit makanan. Maka diceritakan Sayyidina Ali ambil ni makanan yang sedang dihidangkan nak berbuka puasa ni, bagi kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Kalau kita bagi sikit ada bagi semua. Esok pula ambil pula 1/3, jadi 2/3 adalah. Sama juga di saat nak berbuka puasa, tiba-tiba mari seorang anak yatim minta makanan kerana mereka tak ada makanan. Maka Sayyidina Ali pun ambil makanan yang disediakan untuk berbuka, serahlah kepada anak yatim, maka berbukalah mereka dengan 2-3 teguk air. Allahu Akbar. Begitulah seterusnya. Hari ketiga kes yang sama juga dikatakan seorang mu'allaf ke apa disebutnya, mari pula minta ya, dibeginya Sayyidina Ali, nak ceritanya sampai begitu. Kalau kita kata apa, saya pun nak buat buka puasa ni, tak cakap dah bagi. Inilah diceritakan bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat generasi
yang pertama. Jadi apa yang kita nak sebut, kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni tuan-tuan, kita ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ada setengah daripada kita ni, kita Allah bagi rezekinya mewah sikit, senang sikit. Kebaikan-kebajikan kita boleh buat melalui dengan bagi derma, bagi sedekah, bagi infak boleh. Bagi kita setengah Allah bagi dengan sedikit kekuatan tenaga, maka dengan tenaga tadi kita boleh buat kerja-kerja kebaikan, insya-Allah. Ada setengah kita ni Allah bagi dari segi ilmu, kita salurkanlah ilmu-ilmu yang kita ada. Last sekali kita tak ada apa, kita boleh tunjuk jalan-jalan kebaikan kepada orang lain. Baik itu dia kata ad-dalu ilal khair kafa'ilih. Orang yang duk tunjuk ke arah kebaikan, dia akan dapat sama dengan orang buat. Maka ni antara yang boleh kita lakukanlah. Jadi kalau kita tak boleh buat ke semua, maka kita buat sekadar yang kita mampu, tapi jangan tinggal ke semua. Nah, jadi begitulah. Kita tak boleh bagi sumbangan RM50, kita bagi RM5. Begitulah yang diajarkan daripada hadis yang kita baca. Jadi hadis ni kalau sekadar baca saja tak ada apalah, boleh dengar, boleh baca, tapi kita buktikan dengan tindakan kita. Sama ada dalam bentuk-bentuk yang kita senaraikan tadi. Boleh tolong anak yatim, boleh tolong fakir miskin, boleh tolong orang yang memerlukannya. InsyaAllah ilmu yang kita dapat, dia memberi kesan dan bermanfaat, insya-Allah. Jadi yang rasa itulah sedikit yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu kelemahan diri sendiri dah. Jadi anda minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan, dan kita doakan mudah-mudahan Allah bagi lagi peluang untuk kita berjumpa pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam.